terkandung dalamnya peraturan-peraturan hukum hakam dan nizam ataupun perundangan yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Contohnya tentang apa ayat as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Allah kata dalam Al-Quran. Ataupun Allah kata az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Semuanya ayat-ayat yang bersifat hukum yang telah pun ditentukan, disabitkan hukuman bagi orang-orang yang berzina ataupun orang-orang yang mencuri. Contohnya Allah dah tetapkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Maka ulama-ulama tafsir ini menggunakan kaedah fiqh, menggunakan kaedah maqasid asy-syar'iyyah dalam menerangkan kalamullah azza wa jalla. Antara ulama-ulama yang menggunakan pendekatan tafsir bil ahkam ini, iaitu menerangkan ayat Allah dengan menggunakan hukum-hukum yang telah pun disepakati oleh ulama-ulama fuqaha jumhur. Maka sebagai contohnya iaitu Ibn al-Arabi dalam kitabnya iaitu Ahkamul Quran. Ahkamul Quran, bagi kita melihat Ahkamul Quran dia ada 4 jilid. Dan kena bezakan di antara Ibnul Arabi dan juga Ibnu Arabi. Dia ada 2. Jangan keliru. Kenapa? Ibnu Arabi dia merupakan ulama sufi. Dia merupakan ulama sufi, Ibnu Arabi. Tetapi Ibnul Arabi ataupun Ibn al-Arabi dia merupakan ulama tafsir. Jadi dalam konteks ini kita berbicara tentang Imam Ibnu al-Arabi ataupun Ibnul Arabi yang menulis kitab Ahkamul Quran. Jadi Imam Ibn al-Arabi ataupun Ibnu al-Arabi ini dalam kitabnya penuh dengan hukum hakam, penuh dengan peraturan-peraturan. Kalau kita nak tahu hukum-hukum hakam, bertunjang kepada dalil yang kukuh dan juga kuat, maka kita boleh merujuk kepada tafsir Ahkamul Quran ataupun tafsir yang dikarang oleh Imam Ibnul Arabi. Dan ada satu lagi ulama yang menulis tafsir dengan menggunakan pendekatan iaitu tafsir Al-Quran bil Ahkam, iaitu Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi juga menulis dalam kitab tafsirnya iaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran. Imam Al-Qurtubi merupakan ulama yang hebat dan juga mempunyai latar belakang yang saleh, dan juga mampu untuk membawa hukum-hukum yang disepakati oleh jumhur, dan juga mengambil pendapat-pendapat yang rajih, pendapat-pendapat yang disepakati dan juga diterima pakai oleh kebanyakan ulama-ulama fuqaha, dan juga memasukkan juga nama-nama fuqaha dalam kitab tafsirnya. Itu dipanggil tafsir Al-Quran bil Ahkam. Sebahagian ulama pula mereka menggunakan pendekatan iaitu yang bersifat contemporary ataupun tafsir al-mu'asir. Tafsir al-mu'asir. Tafsir al-mu'asir ini iaitu tafsir yang bersifat contemporary, bersifat masa kini. Contohnya iaitu tafsir al-Manar, contohnya yang dikarang oleh Rashid Ridha. Syekh Rashid Ridha. Dan juga contohnya dalam Fizil Quran oleh Syekh Qutb, contohnya Syekh Qutb. Dan juga kita melihat tafsir yang lain, contohnya tafsir Al-Maraghi yang dikarang oleh Mustafa Al-Maraghi. Dan contoh lain iaitu tafsir Al-Jawahir
fi tafsir Quran Al-Karim yang dikarang oleh Tantawi Jawahari. Dan juga ulama-ulama yang lain yang bersifat kontemporari, hatta Abu A'la Al-Maududi juga menulis tafsir yang bersifat kontemporari, mengikut pada keedaran zaman dan juga mengikut pada uruf semasa, mengikut pada environment dan keadaan semasa. Maka ini bersifat ini merupakan pentafsiran ulama yang bersifat kontemporari dan juga yang bersifat masa kini. Dan sebahagian pada mereka menggunakan pendekatan ijtihad. Tetapi kebanyakan ulama-ulama ini mereka menggunakan bertunjangkan juga kepada dalil-dalil yang bersifat qat'i, dan juga mereka menggunakan pendekatan-pendekatan dalil yang bersifat qat'i ini ataupun qat'i thubut untuk mereka masukkan ke dalam kitab-kitab tafsir mereka. Maka ini merupakan sumbangan ulama-ulama tafsir dalam meneruskan agenda perjuangan Nabi SAW yang menerima wahyu daripada Allah SWT untuk memberikan maslahatan kepada umat sekalian alam. Maka peranan kita sebagai pengikut pada Nabi SAW, maka kita perlu juga menggunakan tafsir-tafsir ulama-ulama tafsir ini, dan juga kita perlu mengkaji ataupun mendalami kitab tafsir mereka, walaupun mereka menggunakan pelbagai kaedah ataupun pendekatan ataupun approach yang berbeza-beza, namun kita perlu juga mengetahui pendekatan ataupun manhaj yang digunakan pakai, dan adakah pendekatan ini selari dengan kita ataupun tidak. Kenapa? Kerana terdapatnya kita tafsir yang disokong ataupun yang digunakan oleh Mu'tazilah. Ada juga kita tafsir yang digunakan pakai oleh orang-orang Syiah. Maka itu insya-Allah kita bincang pada masa akan datang. Apakah kita tafsir orang-orang Syiah? Apakah kita tafsir orang-orang yang bertunjang kepada mazhab Mu'tazili ataupun Mu'tazilah? Insya-Allah pada masa akan datang. Kerana hari ini kita berbicara tentang pengenalan ilmu tafsir itu sendiri. Jadi bila kita membaca kitab tafsir, maka kita perlu mengenal pasti manhaj ataupun pendekatan, metod yang digunakan oleh ulama-ulama ini, dan juga kita perlu faham. Kalau kita nak tahu tentang hukum-hukum, apa kitab tafsir yang perlu kita gunakan. Kalau kita nak mengetahui sesuatu dalil yang lebih kuat, maka kita gunakan tafsir bil ma'sur. Kalau kita nak tahu tafsir bersifat contemporary, kita gunakan tafsir yang bersifat contemporary yang pakaikan oleh ulama yang bersifat contemporary. Maka ini merupakan satu pengenalan ataupun rintisan tentang ilmu tafsir itu sendiri. Dan saya kira ilmu tafsir ini, kalau kita mendalami secara lebih spesifik, ia memakan masa yang panjang kalau kita nak bicarakan. Kalau kita nak berbicara tentang satu-satu kitab tafsir, tafsir Imam Ibn Jarir sahaja, kalau kita nak terangkan memang banyak. Kerana apa? Kerana dalam kitab tafsir Imam Ibn Jarir itu sendiri terdapatnya unsur-unsur Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Dan sehingga kan ulama-ulama yang contemporary juga mereka mentahkikkan tafsir Imam At-Tabari ini untuk mengelakkan daripada wujudnya unsur-unsur Israiliyat itu dalam kitab tafsir Imam Ibn Jarir At-Tabari. Dan sebahagian mereka meringkaskan tafsir Imam Ibn Jarir At-Tabari dengan menafikan unsur-unsur Israiliyat yang terdapat dalam kitab tafsir Imam Ibn Jarir At-Tabari. Contohnya iaitu Muhammad Ali As-Sabuni contohnya. Imam Muhammad Ali As-Sabuni juga menulis kitab iaitu Safwatut Tafasir. Dia ada sendiri dia punya tafsir. Namun pada masa yang sama Muhammad Ali As-Sabuni